Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Raimi bin Rahim ataupun panggilan mesranya Serimi, mengajar di SMK Durian Tunggal Melaka. Pada hari ini Serimi akan mengajar murid-murid sekalian berkenaan teknik-teknik ataupun kemahiran penting untuk kita dapat markah penuh bagi subjek Sains SPM Kertas 2 bahagian A. Pertama sekali, Serimi ingin merakamkan penghargaan tiada terhingga kepada penganjur kita, iaitu Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Alur Gajah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Alur Gajah. Jadi ini adalah satu alternatif yang baik dan juga inisiatif yang perlu disokong untuk membantu calon-calon SPM 2021 bagi kita mencipta kecemerlangan, khususnya bagi subjek Sains A+. Yang penting, kita akhirnya nanti kita akan dapat A+ untuk subjek Sains. Jom kita belajar. Ini merupakan latar belakang pendidikan Serimi, mendapat ijazah sarjana muda pendidikan sains daripada UPSI, kemudian mendapat master pendidikan daripada UPM, dan berikut adalah antara pencapaian dan juga sumbangan Serimi dalam dunia pendidikan. Sebelum Serimi melangkah lebih jauh lagi untuk kita belajar berkenaan dengan kemahiran juga teknik-teknik untuk menghack, untuk mendapatkan markah yang paling tinggi untuk kertas 2 bahagian A, jom kita mengimbau kembali format baharu Sains SPM bagi tahun 2021. Murid-murid sekalian, ini adalah format yang baru di mana kalau kita bandingkan dengan senior kita ataupun abang kakak awak yang dah lepas, ia tidak sama sekali. Ada sedikit perubahan pada format yang baru dan anda merupakan batch yang pertama menggunakan format ini. Tetapi kertas 1 dan kertas 2 masih dikekalkan lagi. Kertas 1 kita ada sebanyak 40 soalan objektif di mana murid-murid kena jawab semua soalan, 40 soalan, dan membekalkan murid dengan 40 markah. Manakala kertas 2 pula kita ada 3 bahagian. Bahagian A adalah 4 soalan, jawab semua dengan menyumbang sebanyak 20 markah. Bahagian B ada 6 soalan, kena jawab semua dengan menyumbang sebanyak 38 markah. Dan juga bahagian C, kita ada soalan nombor 11 ialah soalan wajib, iaitu soalan mereka cipta eksperimen menyumbang sebanyak 10 markah. Manakala soalan 12 dan 13 pilih salah satu yang akan menyumbang sebanyak 12 markah, dan jumlah untuk kertas 2 ialah 80 markah. Di mana kertas 1 ditambah kertas 2, 40 tambah 80, jumlah keseluruhan adalah 120 markah, dan dapatkan peratus jumlah kertas 1 tambah kertas 2 bahagikan dengan 120, darabkan dengan 100%, murid akan dapat markah untuk SPM anda. Susah ke soalan sains SPM ni? Ramai yang cakap soalan sains ni susah lah, susah nak dapat A. Sebenarnya itu adalah persepsi yang salah. Mari Serimi betulkan persepsi anda. Kementerian Pendidikan Malaysia mereka menggupal soalan sains SPM ni mengikut ketetapan berikut, iaitu aras kesekarang ni adalah R nisbah S nisbah T. Apa itu R? R tu adalah rendah, S tu adalah sederhana, T ialah tinggi, dengan nisbahnya ialah 5:3:2. Jadi untuk kertas 1 begitu, untuk kertas 2 pun begitu juga. Jadi boleh dapat lihat kat sini bahawa di mana Kementerian Pendidikan Malaysia ini begitu prihatin nak bantu murid-murid untuk mendapat sekurang-kurangnya C, iaitu kredit bagi melayakkan murid untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ke universiti awam ataupun ke politeknik ataupun kolej-kolej yang lain. Jadi kenapa Serimi kata boleh dapat C? Murid lihat ni, kalau 5 ialah aras rendah, di mana 5/10 daripada 40 ialah sebanyak 20 soalan. 20 markah lah. Kalau kertas 2 juga begitu juga, 5:3:2, di mana 5 nisbah daripada kertas 2 itu adalah 5/10 menyumbang sebanyak 40 markah. Jadi 20 tambah 40, 60 markah. Bahagikan dengan 120, darabkan 100, murid dah dapat 50 markah, iaitu kredit. Murid dapat C dah layak untuk isi UPU dan melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Mengikut bidang yang murid-murid ingini nak cita-citakan pada masa akan datang. Tetapi bukan itu sahaja murid-murid. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia dibuat soalan ini, kertas 1, kertas 2 ni dengan nisbah 3 adalah sederhana. 3 untuk sederhana, kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi kalau Serimi tambahkan, kalau murid tinggalkanlah soalannya aras tinggi ataupun kira aras yang susah ini, tinggalkanlah, tak jawablah konon-kononnya lah, tapi murid-murid betul sederhana dan juga aras rendah ini, murid-murid dah dapat 80 markah.
80 markah tu murid bukan A minus, murid-murid dah dapat A dah sebenarnya. Okey, kalau murid-murid tinggalkan 8 soalan objektif salah, 16 markah untuk kita 2 murid-murid tak dapat skor, sekurang-kurang murid dapat A dah. Okey, tetapi murid yang cemerlang dia boleh dapat aras tinggi juga boleh jawab dan boleh dapat A plus untuk sains SPM. Saya yakin murid-murid Alur Gajah memang boleh dapat A plus untuk subjek sains SPM ini. Okey, bagi peruntukan masa untuk menjawab kertas 1 dan kedua tiada perubahan, sama juga seperti batch-batch yang lepas, iaitu kertas 1 adalah 1 jam 15 minit dan juga kertas 2 ialah 2 jam 30 minit. Jadi tukar mindset kita pada hari ini murid, kita mampu, kita layak, kita boleh untuk dapat A plus, okey, untuk subjek sains SPM. Okey. Tetapi kalau tidak, sekurang-kurangnya boleh dapat A minus. Okey, so kita fokuskan pada hari ini Seremi nak mengajar bahagian A kertas 2 yang menyumbangkan sebanyak 20 markah. Jadi murid-murid untuk dapat A plus ataupun sekurang-kurangnya A minus kena dapat markah 20/20. So kita tengok bagaimanakah kertas soalan untuk bahagian A ini. Dia ada 4 item atau 4 soalan. Setiap item atau setiap soalan itu membekalkan sebanyak 5 markah, di mana pecahan setiap 5 markah itu ialah 4 markah tu datangnya daripada kemahiran proses sains, seperti mengenal pasti pemboleh ubah, okey, membuat hipotesis, pemerhatian, inference, hubungan, definisi operasi, okey, membuat graf dan sebagainya. Di mana hari ini Seremi akan kongsikan bagaimana kita nak tackle kemahiran proses sains ini. Dan 1 markah lagi adalah daripada soalan mengaplikasi. Okey, menurut itu susahlah soalan aplikasi ni. Sebenarnya tukar mindset kita, soalan aplikasi adalah soalan yang mudah. Kenapa Seremi kata mudah? Sebab ia ada kaitannya, ada hubung kaitnya dengan kehidupan seharian kita. Jadi apa ilmu yang kita belajar ke dalam kelas kita, okey, alright, kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi ia amat dekat, okey. Jadi yang biasa murid lihat, yang biasa murid dengar, yang murid biasa buat, so itu yang akan dikeluarkan untuk soalan mengaplikasi ini. Okay? So total ni adalah 20 markah dan kita kena pastikan murid-murid Alur Gajah ini boleh dapat 20 markah. Okay. Jadi bila dapat soalan nombor 1 sampai soalan nombor 4 pada bahagian A kertas 2, first kali baca soalan. Okey, mesti kena baca soalan. Tak baca soalan macam mana nak faham, macam mana nak jawab. So baca soalan. Bila kita baca soalan itu, sebenarnya kita nak cari apa? Kita nak cari jantung soalan. Okey, jantung soalan bagi soalan nombor 1 sampai soalan nombor 4. Dia ada jantung soalan. Apa itu jantung? Kenapa cakap jantung? So jantung ni adalah organ yang penting bagi manusia ataupun haiwan. Jadi kalaulah jantung ni tidak berfungsi dengan baik, dia akan berikan kesan kepada manusia dan boleh menyebabkan maut. Okey, ataupun haiwan boleh menyebabkan kematian. Jadi jantung soalan itu penting. Kalau murid tak dapat jumpa jantung soalan itu, jadi ia akan mengganggu murid untuk mendapatkan jawapan yang tepat dan juga akan menyebabkan pengurangan ataupun pemotongan markah, okey, ataupun tidak mendapat markah yang penuh. Jadi apa jantung soalan kita? Okay, jantung soalan kita sebenarnya adalah pemboleh ubah. Okey, kita ada berapa pemboleh ubah murid-murid? Kita ada 3 pemboleh ubah. Nyatakan kita ada pemboleh ubah dimanipulasikan yang kita ubah-ubah, yang kita ganti-gantikan sebelum eksperimen supaya ia akan menghasilkan keputusan yang berbeza-beza. Alright, akan menghasilkan pemerhatian yang berbeza-beza. Jadi apa itu keputusan? Apa itu pemerhatian? Itu sebenarnya adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu sama ada keputusan ke, dapatan uji kaji atau eksperimen ke, pemerhatian akhir ke, ataupun hasil daripada eksperimen kita. Kita namakan ini sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu apa yang kita kekalkan, apa yang kita tetapkan, yang kita kekalkan ini sama sepanjang eksperimen supaya ia tidak mengganggu keputusan eksperimen kita. Okey, kalau dalam bahasa Inggerisnya dimanipulasikan itu ialah manipulated variables. Kalau bergerak balas ialah responding variables, dimalarkan ialah constant variable ataupun fixed variable. Jadi murid-murid, selepas ini Seremi akan menggunakan istilahnya ialah dimanipulasikan itu ialah PM, bergerak balas ialah PB, bergerak balas. Okey, dan dimalarkan ialah PD, dimalarkan. So murid, ini adalah short form untuk belajar saja. Dalam SPM sebenar, murid kena ejaan penuh. Okey. Jadi
macam mana nak dapat jantung tu saya serimi? Sebenarnya ada cara untuk kita dapatkan jantung soalan tu, nak dapat pemboleh ubah itu daripada kita punya kertas soalan SPM tu. Nampak tak? Soalan SPM tu, soalan 1/4 tu memang nak bantu calon-calon untuk dapat markah penuh 20/20. Okey, bagaimana nak dapatkan jantung ataupun pemboleh ubah itu? So ada 4 cara. Yang pertama adalah daripada graf, yang kedua daripada gambar rajah, yang ketiga daripada jadual, yang keempat ialah daripada pernyataan soalan. Okey, kita pergi satu persatu bagaimana kita dapat jantung daripada 4 ciri ini ataupun 4 cara ini. Okey, yang pertama ialah daripada graf. Okey, kalau daripada graf ni murid tu kita ada pasi Y dan pasi X. Okey, pasi Y yang mencancang ni. Okey, semua murid nampak tak dia macam huruf B kat sini? So murid ingat B. So itu apa? Itu ialah PB, pemboleh ubah bergerak balas. Semua murid ambil apa sahaja yang ada dekat atas ni ataupun tajuk pada pasi Y dianggap sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Manakala okey, kita punya PM dekat mana? Murid tengok macam drama Melayu kan? Tit. Apa? Maksudnya apa? ECG orang tu dah berhenti dan orang tu mati. Okey. So nampak tak? Tet tu apa? Itu adalah nampak huruf M. Jadi itu ialah PM. So murid ambil sahaja bacaan ataupun bukan bacaan. Tajuk pada pasi X tu ialah kita punya sebagai PM. Okey, contohnya adalah masa. Okey. Alright. So murid-murid, kadang-kadang graf ni bukan pada muka surat depan. Dia berada pada muka surat yang kedua, ketiga dan seterusnya mungkin. Jadi murid boleh buka dulu, selak dulu muka surat tu. Jangan gopur-gapar nak jawab. Buka dulu. Mungkin ada graf di belakang tu supaya boleh bantu murid untuk jawab muka depan tu. Okey? Nak cari PM dengan PB. Okey? Sebab pentingnya PM PB ni jantung serimi kata tadi. Kenapa? Sebab selepas ini kita akan belajar hipotesis, pemakaian inferen, definisi operasi, hubungan dan sebagainya memang memerlukan PM dengan PB ini. Okey? Jantung soalan ini. Kalau murid salah PM dengan PB ni, so ia akan mengganggu jawapan murid untuk jawab kemahiran proses sains yang lain. Okey, yang kedua ialah daripada gambar rajah. Okey, murid mesti biasa masa sekolah rendah dulu cikgu kata bulatkan atau cari benda yang berbeza. Okey, sekarang ni kalau dapat dua gambar rajah, semua murid cari benda yang berbeza. Murid boleh bulatkan boleh petakkan boleh gariskan boleh ataupun nak highlight pun boleh, tak ada masalah. So macam ni sering petakkanlah apa yang berbeza. Yang pertama ialah asid sabit cair dengan larutan gula. Berbeza kan? So bulatkan atau petakkan atau highlightkan. Kemudian apa lagi berbeza? Boleh lihat. Okey, apa berbeza? Awak tengok dekat dia punya bacaan voltmeter. Okey, yang rajah 1.1 dia terpesong, rajah 1.2 tu tidak terpesong. Dia masih lagi dekat bacaan kosong, okey, ataupun sifar. Jadi dekat situ kita dapat lihat ada dua perbezaan lah. Okey, ada dua perbezaan. Jadi apa menggambarkan perbezaan ini? Okey, Serimi nak terangkan pemboleh ubah bergerak balas dulu. Okey, biasanya pemboleh ubah bergerak balas ni adalah keputusan ataupun hasil, okey, yang kita dapat pada akhir eksperimen ataupun penghujung eksperimen yang kita lakukan. Okey, tetapi ada teknik ataupun tips dia ialah boleh lihat pada alat pengukur. Okey, contohnya kalau gambar rajah ni voltmeter lah. Alright, so dia punya bacaan voltan. Okey, ataupun dia bagi kalau termometer, so dia ada kaitan dengan suhu. Kalau dia bagi jam randik, mungkin ada kaitan berkenaan dengan masa. Kalau dia bagi dengan pembaris contohnya, mungkin dia ada kaitan dengan pengukuran panjang, contohnya diameter ke, luas ke, kedalaman ke, sebab ia diukur gunakan pembaris. So kalau ada alat pengukur dekat situ ialah petanda ataupun kita punya hint bagi untuk dapatkan kita punya PB, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so kalau bacaan voltmeter itu ialah PB, so maknanya asid sulfurik cair dengan larutan gula itu kita namakan dia sebagai apa? Kita namakan dia sebagai pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun PM kita. Okey, so murid boleh tulis. Okey, asid sulfurik ini adalah larutan. Okey, larutan gula pun larutan juga. So kita punya PM kita ialah jenis larutan. Okey, jenis larutan. Ataupun sebenarnya kalau ditanya apakah pemboleh manipulasi, murid-murid senang je, murid-murid boleh copy dan paste. Macam mana copy paste? Sini. Alright, murid copy balik asid sulfurik cair dan tambah perkataan dan larutan gula. Okey,
So ini pun diterima satu markah, ini juga diterima satu markah. Okey, jadi murid jangan panik. So kita ada cara untuk tackle soalan kita. So murid copy dan paste, tambah perkataan dan saja dah diterima sebagai pemboleh dimanipulasikan. Okey. PB macam mana? Macam saya kata awal tadi lah, dekat alat pengukur kita. Okey, so apa jawapan dia? So jawapan dia boleh tulis apa? Pesongan jarum voltmeter ataupun boleh tulis bacaan voltmeter. Okey, alright, itu ialah, ataupun boleh cakap penghasilan tenaga elektrik pun boleh juga ke? Oh, tak boleh, sebab dua-dua menghasilkan tenaga elektrik, tetapi satu itu yang terpesong itu membuktikan elektrik boleh mengalir. Yang tidak boleh terpesong itu maksudnya elektrik tidak boleh mengalir. Okey, sebab digunakan larutan gula, bukan larutan yang ada ion. Okey, ini adalah tajuk berkenaan dengan sel kimia. Okey, baik. Seterusnya ialah yang ketiga, bagaimana nak hack kita punya daripada jadual. Senang je murid. Jadual ini kalau dia bagi kiri yang kanan, sebelah kiri itu adalah pemboleh lubang manipulasi, yang sebelah kanan itu adalah pemboleh lubang bergerak balas. So apa saja tajuk dekat dalam tu murid dapatkan PM dan juga dapat PB. Kadang-kadang dia tulis atas dan bawah, yang atas itu ialah PM, yang bawah itu ialah PB. Okey, alright, ni adalah kebiasaannya kalau kiri dan kanan. Okey, ataupun atas dan bawah. Okey, itu ialah jadual. Jadual pun kadang pada muka surat yang kedua, ketiga. So murid selak dulu untuk dapatkan baca keseluruhan soalan, barulah jawab soalan daripada mula. Okey, alright. So yang keempat ialah daripada mana? Daripada pernyataan soalan. Okey, ni Reza Remy yakinlah ramai murid yang tak mahir dekat sini. Okey, ada dua bentuk. Kalau yang pertama ialah untuk mengkaji atau menyiasat. Kalau murid nampak je perkataan mengkaji atau perkataan menyiasat, okey, selepas perkataan mengkaji menyiasat itu dia akan bermula dengan PB dan di belakangnya adalah PM. Di depannya adalah PB, di belakangnya adalah PM. So contohnya adalah bla 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 untuk mengkaji kekondisian elektrik bagi logam dan bukan logam. So murid boleh lihat, okey, Serimi kata mengkaji. Alright, so mengkaji. Lepas mengkaji apa? Mengkaji ialah kekondisian elektrik. So ini ialah PB. Okey, bagi logam dan bukan logam. Okey, yang belakang apa? Belakang ialah PM. Alright, PM. Semua murid jangan pula kata, oh soalan SPM ada warna merah, warna hijau, yang merah tu adalah PB. So yang merah tu adalah PB, yang hijau tu adalah PM. Bukan, ini contoh saja. Soalan SPM awak nanti hitam putih saja sayang. Okey, memang kita nampak warna hitam, so tak boleh nak bezakan warna. Ini untuk pembelajaran kita hari ini saja. Okey, so ingat, lepas mengkaji ataupun menyiasat, selepas itu ialah PB. Bagi, alright, yang belakang tu ialah PM. Alright. Yang kedua pula, ayat dia boleh keluar macam ini. Okey, untuk mengkaji kesan. Bila kata mengkaji kesan, dia kata mengkaji kesan, dekat belakang kesan tu ialah PM, belakang dekat ujung dia adalah PB. Macam tu. So soalan SPM boleh keluar macam ni. Bla 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 bla. Untuk mengkaji kesan. Yes, tengok perkataan kesan wujud dekat sini. Bila kata mengkaji kesan, belakang kesan itu ialah PM. So perkataan antibiotik ialah PM terhadap pertumbuhan bakteria. So pertumbuhan bakteria ni apa? Ini ialah kita punya PB. Macam tu. Semua murid tolong biasakan So kadang-kadang soalan boleh keluar daripada lain pada yang Serimi contoh ni, yang bagi contoh ni lah. Okey, tetapi kadang-kadang boleh keluar macam ini juga. So kalau dia keluar macam ini, bonus, boleh bantu murid untuk dapatkan PM dengan PB, jantung soalan kita. Okey, so jom kita buat latihan. Okey, kita buat test uji minda kita sampai kita faham tak faham. Okey, dia bagi dua gambar rajah. So murid kena buat apa? Macam Serimi kata, kita cari perbezaan pada gambar rajah tersebut. Okey, tengok satu objek dekat 2F. Satu ialah dekat antara 2F dan F. So apa yang berbeza dekat sini ialah jarak. Nampak tak? Jarak. Satu jauh, satu dekat. Okey. Alright, apa lagi berbeza murid? Oh, yang berbeza lagi ialah image dia. Satu saiznya kecil, satu saiznya besar. Okey. So cari benda yang berbeza. Bulatkan benda yang berbeza dulu. Okey. Kemudian cari apa yang sama. Oh, sama, objek dia sama besar. Okey, so gariskan objek sama saiz dia. Apa lagi yang sama? Gariskan. Apa yang sama? Yang samanya ialah jenis kanta ataupun ketebalan kanta dia sama. Okey, dulunya ialah kanta cembung dan ketebalan ni adalah sama. Okey, dah. So daripada gambar rajah tu kita boleh dapatkan jantung soalan kita. Yang pertama ialah dimanipulasikan. So apa dimanipulasikan? Ialah datang yang sebelum. Yang sebelum kita ialah apa tu? Itu ialah kita punya jarak objek
dari kanta. Okey, jarak objek. Yang kedua ialah bergerak balas. Apa? Ialah hasil kita. Satu image yang kecil, satu image yang besar. Jadi itu apa? Ialah size image. Okey. Yang dimalarkan ialah yang sama bagi kedua-dua eksperimen. So apa? Objek dia apa? Size objek yang sama, jenis objek yang sama. Okey, jenis kanta yang sama. Okey, so ada 3 jawapan dekat situ. Semua murid pilih salah satu sahaja. Okey. Alright, murid-murid sekalian. Okey, seterusnya adalah daripada jadual. Okey, senang je lah kalau kiri dengan kanan jadual. Alright, jenis paku ialah pembuluh ubah manipulasi PM. Keadaan paku ialah pembuluh ubah bergerak balas PB. Okey, kalau dia letak atas dengan bawah, ketinggian pelajar tu ialah PM. Bilangan murid itu ialah PB. Okey, simple. Okey, kalau dia bagi bentuk graf, alah mak kacangnya kan. Kalau dia buat kat fasi Y, itu ialah kita punya suhu ialah PB. Okey, masa pula ialah PM. Okey, senang saja. So murid ingat ini ialah batang ni adalah B. So ialah PB. Ini ingat M. So dia ialah PM. Okey, simple, senang kan. Alright, kalau dia bagi kat kita punya yang sebelah kanan tu pula apa? Yang kanan tu kita ada bilangan murid ialah PM. GC murid kita ialah PM. Alright, so bilangan murid kita adalah PB, GC murid kita adalah PM. Okey, alright, good. Semua pandai kan? Okay, senang je ni. Okey, sekarang ni ada sedikit bentuk soalan macam ini. Contohnya ialah kalau paksi Y, kita tahu dia adalah kita punya PB. Betul, isi padu gas oksigen ni adalah PB. Okey, tetapi kita tak boleh ambil kita punya masa ataupun jam dekat bawah masa tu sebagai kita punya jawapan sebagai PM. Tak boleh. Kenapa pula? Tadi Seremi berya-ya cakap pasti X tu ialah kita punya PM. Okay, now apa yang berbeza dia murid? Kita lihat pada kita punya kertas graf tu ada berapa garis. Berapa graf garis kita? Ada 2. Alright, ada yang atas, ada yang bawah. Okey, jadi kalau dia ada 2 atau 3, kita tak boleh ambil pada pasir X. Di mana kita kena ambil pada parameter. Apa magnitude yang kita ubahkan pada graf garis yang ada pada kertas graf tersebut. Okey, contohnya ini adalah cm. So, ada berkaitan dengan jarak lah. So, yang kita ubah-ubahkan adalah jarak dia. So, dia adalah berkaitan dengan jarak. Contohnya jarak mentol ke, jarak kantah ke. So, ada dia punya parameter dia dekat dia punya graf. Okey, kenapa sering tunjuk macam ni? Sebab kita ada belajar berkenaan dengan kadar tindak balas untuk sains teras tingkatan 5/4. Contoh ni kalau dia bagi satu graf macam ini adalah kadar tindak balas. Okey, ini ialah masa. So kalau dia bagi satu je graf is okay, normal, tak ada masalah. Kadang-kadang dia bagi 2 atau 3 graf itu menunjukkan kadar dia berbeza. Okey, yang atas ni yang A ni digunakan contohnya adalah kepekatan substratnya adalah 80%. Yang B ni pula ialah kepekatan substratnya ialah 50%. Yang C ni mungkin kepekatan substratnya ialah 10%. Jadi apakah pembuluhan manipulasi kita? So masa bukanlah pembuluhan manipulasi kita. So apa pembuluhan manipulasi kita atau PM kita ialah kepekatan substrat. Kita lihat pada graf A, B dan C. Okey, so harap murid-murid dapat faham. Kalau keluarlah soalan bentuk macam ini, so jangan lakukan kesilapan ambil pada paksi X. Ambil pada graf garis yang ada 2 atau 3 pada krimia kertas graf. Okey, alright. So contoh yang lain inilah. Okey, so kalau kita tanya pembuluhan manipulasi, murid-murid tak boleh lah ambil masa. Betul. So kita ada logam X, kita ada logam Y. So apa jawapan dia? Jawapan dia adalah jenis logam. Bergerak balas pula apa? Pada paksi Y kita isi padu gas hidrogen. Okey, so yang dimalarkan mesti ada kaitan dengan logam, saiz logam ataupun jisim logam. Okey. Kalau daripada ayat pula kita baca soalan tu, contohlah walaupun tak sama macam contoh sering lagi ni, so kemungkinan boleh keluar macam ini juga. Contohnya Raja menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan asid hidroklorik cair. So bila kita baca tu, so kita kena berfikir apa yang berbeza dekat soalan itu, apa keputusan atau apa hasil dia, apa yang dia nak perhatikan. Dan yang ketiga ialah apa yang sama sepanjang eksperimen, yang dikekalkan tidak berubah pada eksperimen tersebut. Okey, yang berbeza apa murid-murid? Yang berbeza ialah logam L dan juga logam M. Keputusan dia apa? Ialah kecergasan tindak balas logam. Apa yang sama?
Apa yang sama sebenarnya eksperimen ni? Sebab kedua-duanya menggunakan asid hidroklorik cair. Okey, itu ialah kita apa yang kita fikir, yang kita fahamkan pada soalan itu. So, matlamat kita dan capat jantung kita. So, jantung kita apa? PM, PB, PD. So, PM kita adalah yang berbeza. Apa beza? Iaitu jenis logam. Okey. Tapi kalau murid-murid tulis, dia kata apakah pemboleh ubah manipulasi bagi soalan di atas? Jadi murid-murid tulis logam L dan logam M pun betul. Syarat mesti ada dan lah. Okey. Kalau yang lebih tepat ialah jenis logam. Okey. Kalau untuk pemboleh ubah bergerak balas, apalah keputusan dia? Okey. Jadi memang dia dah bagi ialah kecergasan tindak balas logam. So murid-murid copy paste, itulah kita punya PB. Okey, manakala PD pula ialah yang sama. Murid boleh tak tulis asid hidroklorik cair saja? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena bagi parameter. So parameter tu ialah dia punya magnitude ataupun ukuran dia. Okey. So untuk asid dia adalah cecair. So dia punya parameter yang sesuai ialah isi padu asid hidroklorik cair. Tapi ada yang tanya, Seremi, kalau saya gunakan kepekatan, boleh. Kalau macam asid dengan alkali, kita boleh gunakan kepekatan asid hidroklorik cair ataupun kepekatan larutan natrium hidroksida. Contoh untuk alkali. So kalau dia ada menggunakan kepekatan yang sama, so boleh gunakan kepekatan sebagai magnitude ataupun parameter dia. Okey, alright. So ini adalah seterusnya kita nak pergi masuk ke hipotesis. Okey. So macam mana kita nak buat hipotesis murid-murid? Okey. So hipotesis ini kita ada dua cara untuk tulis dia. Yang pertama ialah secara perkadaran, yang kedua ialah secara perbandingan. Okey. So kita tengok secara yang pertama ialah perkadaran. Okey, macam mana tak tahu perkadaran ke perbandingan? Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. So murid baca soalan. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap bilangan koloni bakteria. Jadi murid-murid bila baca soalan itu, murid first kali kecek jantung soalan. So apa jantung dia ialah bila kata lepas kesan, ini ialah kita punya apa? PM. Yang belakang tu ialah bilangan koloni bakteria, ni adalah kita punya PB. Alright. Tetapi baca soalan di bawah, dia bagi jadual suhu, dia bagi bilangan koloni bakteria. So of course lah, yang dekat atas ni ialah kita punya PM, yang dekat bawah ni adalah kita punya PB. Okey. So yang sekarang ni kita punya isu ialah kita nak gunakan perkadaran ke atau nak guna perbandingan. So murid, masa bila nak gunakan perkadaran, perkadaran ni bila kita gunakan apabila PM dengan PB kita boleh diukur. Maknanya dia ukur lah. Yang kecil boleh jadi besar, besar jadi kecil. So dia boleh diukur. Okey. Contohnya suhu. Suhu boleh ukur tak? Boleh. Suhu 10 dari Celsius 20, 30, 40. Kalau panjang boleh ukur? Boleh. 5 cm, 6 cm. Berat boleh tak? Boleh. 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton. Disim boleh ukur tak? Boleh. 5 kilo, 6 kilo, 100 kilo. So boleh diukur. Kalau ia boleh diukur, untuk PM boleh diukur, PB boleh diukur, so maknanya ia kita gunakan sebagai perkadaran. So untuk perkadaran ini murid-murid, kita boleh gunakan dua kaedah, sama ada gunakan semakin ataupun jika maka. Okey, dua-dua kaedah itu boleh dijawab. Okey, apa formula dia? Okey, semakin apa suhu, semakin apa bilangan koloni bakteria. Okey, minta maaf. Okey, formulanya adalah semakin apa PM, bawah dia pula semakin apa PB. Okey, Seremi galakkan murid tulis dalam dua baris lah. Okey, semakin apa PM, bawah dia pula semakin apa PB. So dah ada PM dah, masukkan PM ni kat dalam kita punya formula. Dah ada PB, dah ada, masukkan kat dalam formula kita ni. So semakin apa suhu, semakin apa bilangan koloni bakteria. Okey, yang dekat apa tu, garisan kosong tu, Seremi nak bagi murid-murid tips. Boleh gunakan dua perkataan sahaja yang Seremi suka, iaitu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Jangan gunakan perkataan lain. Sama ada bertambah atau berkurang sahaja. Okey, contoh dia ialah soalan kita ni lah. Okey, tengok suhu. Daripada 10 jadi 20 jadi 30. Bertambah berkurang? 10, 20, 30. Bertambah. So, tulislah sini bertambah. Bertambah. Okey. Alright, tengok bilangan koloni bakteria. Daripada 9, dia jadi 16, jadi 24. Dia bertambah ke berkurang? Bertambah. So, tulislah bertambah. Okey? Alright, kalau gunakan semakin. Kalau yang dekat bawah tu, jika maka boleh juga. Iaitu formulanya adalah jika PM apa, maka PB apa titik. Macam tu. Jadi, apa PM kita, apa PB masukkan. So, jika suhu bertambah, maka bilangan koloni bakteria
bertambah. Okey, macam tu. Okey, senang kan? Okey. Alright. Dia tak semestinya bertambah-bertambah. Dia tak semestinya berkurang-berkurang. Dia mungkin boleh bertambah, boleh berkurang. Atau berkurang, boleh bertambah. Okey, it depend on the question yang keluar. Okey, contoh dah ini. Okey, soalan yang sama juga. Tapi suhunya adalah 35, 45, 55. Bilangan koloni bakteria 38, 2. So soalan tanya ialah hipotesis. So tengok, suhu boleh ukur tak? Boleh. Bilangan koloni boleh diukur tak? Boleh. So kita gunakan apa? Gunakan perkadaran. So macam mana perkadaran? Ada dua, semakin ataupun jika maka. So semakin apa suhu, semakin apa bilangan koloni bakteria. Dah ada PM, so dah masukkan kita punya PM. Lepas tu masukkan kita punya PB. Okey, jantung soalan kita. So kita tengoklah suhu 35 jadi 45 jadi 55. So bertambah. Okey, bilangan koloni bakteria pula daripada 30 jadi 8 jadi 2. Bertambah ke berkurang? Berkurang. So semakin berkurang. Macam tu. Okey, cara nak buat soalan hipotesis bagi berjenis perkadaran. Kalau jika maka boleh juga. Jika suhu bertambah, maka bilangan koloni bakteria berkurang. Okey, itu ialah secara perkadaran. Kita tengok kalau perbandingan pula. Kalau perbandingan ini ialah apabila salah satu pemboleh ubah PM dan PB kita ni, ia tidak boleh diukur. Okey, so contoh soalan, Raja menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perbezaan sifat getah asli M dan getah terbukan N. Okey, so dia bagi jenis getah asli, getah terbukan. Panjang selepas pemberat dilepaskan cm 10 cm 85 cm. Okey, jadi murid-murid, kita lihat kita punya first kali ialah cari jantung soalan kita. Apa jantung kita? PM dan PB. So apa PM kita? PM kita adalah jenis getah. Ni adalah PM kita. Apa PB kita? Panjang selepas pemberat dilepaskan. Ini adalah PB kita. Okey, ataupun bercakap kekenyalan pun boleh jugalah. Alright, nak tengok kekenyalan tu ialah pada panjang dia. Kalau ia boleh kembali ke panjang asal dia pendek semula, alright, dia adalah lebih kenyal. Kalau macam getah asli ni kita gantung pemberat, so dia akan kita lepaskan pemberat, dia terus kekal panjang, so dia kurang kenyal lah. Okey, alright, so ini dah ringkaskan soalan ni sebenarnya. Okey, so hipotesis, nyatakan hipotesis bagi eksperimen di atas. So kalau kes ini boleh tak kita juga semakin bertambah jenis getah? Tak boleh, jenis tak boleh diukur, jadi tak boleh gunakan perkadaran. So murid-murid kena buat secara perbandingan. Okey, so nak bandingkan macam mana? Contohnya, panjang selepas pemberat dilepaskan bagi getah asli lebih panjang daripada getah terbukan. Okey, so letak PB dekat depan. Biasanya seremi suka letak PB dekat depan. Lepas tu bandingkan dua keputusan dia tu. Siapa yang lebih panjang, siapa yang lebih pendek. Okey, kena bandingkan lebih panjang ke, lebih gelap ke, lebih panas ke, lebih cepat ke. Bandingkan dua keputusan tersebut. Okey, so panjang selepas pemberat dilepaskan tu adalah PB. Bandingkan dua, getah asli lebih panjang daripada getah terbukan. Okey, contoh. Okey, ataupun kekenyalan getah bagi getah terbukan lebih kenyal daripada getah asli pun betul juga. Okey, ataupun paling mudah je cakap getah terbukan lebih kenyal daripada getah asli, asalkan ada unsur perbandingan bagi kedua-dua kita punya bahan ataupun pemboleh ubah manipulasi kita. Okey, alright, itu ialah hipotesis. Okey, ini contoh lah. Alright. Okey, contoh dia ialah Raja dia menunjukkan susunan radas bla 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 bla, dia bagi jadual. So murid lihat dia bagi jadual dekat situ. So kita ada PM lah, kat sini kita ada PM, kita ada PB. Alright, kita ada PM, kita ada PB. So kita nak gunakan yang mana? Perkadaran ke perbandingan? So murid lihat, ketebalan sederhana, nipis semua, tebal sederhana berusaha, dia boleh diukur. Okey, kita boleh ukur ketebalan tu. Jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm boleh ukur? Of course boleh ukur. Jadi kalau dua-dua boleh ukur, kita gunakan apa? Gunakan perkadaran. Kita gunakan perkadaran. So macam mana perkadaran? Semakin. Masukkan PM, masukkan PB, dan dekat sini yang apa ni? Dua perkataan saja bertambah atau berkurang. Contoh, okey, ketebalan kanta tebal jadi sederhana jadi nipis, so dia berkurang. Okey, kalau jarak fokus pula 5 jadi 10 jadi 15, so dia bertambah. So jawapan dia adalah semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Tapi mungkinlah ada orang dia sekolah tahfiz kot, mungkin dia baca jawi. Dia baca jawi. Dia tak baca daripada kiri ke kanan. Dia baca daripada
kanan ke kiri. Okey. So dia baca daripada nipis jadi sederhana, sederhana jadi tebal. So apa? So dia bertambah. Okey, jawapan dia yang ke atas bertambah. Bila atas baca jawi kanan ke kiri, yang bawah pun kena ukir kanan ke kiri juga. 15 jadi 10 jadi 5 jadi berkurang. Okey, so jawapan lain bagi soalan ini ialah semakin bertambah ketebalan kanta, semakin berkurang jarak fokus pun juga diterima. Okey, jawapan yang tepat. Okey, alright. Okey, so ini pula sama macam situasi tadi, kita dah tahu PM kita apa? PM kita ialah jarak objek dari kanta. Apa kita punya PB? Size image. So dua-dua boleh diukur, so kita gunakan perkadaran. Jadi semakin apa jarak objek dari kanta, semakin apa size image. Jadi awak tengok ni adalah 2 cm. So jauh ke belakang. Ni adalah depan 2F. Okey, sorry, ni adalah 2F. So dia jauh dekat belakang. Ini adalah di depan 2F. So dekat dengan objek. So semakin bertambah berkurang. Daripada jauh jadi dekat. So dia semakin berkurang jarak objek dari kanta. Tengok pula saiz dia ni kecil. Ini besar. Daripada kecil jadi besar. Jadi bertambah. So semakin bertambah saiz image. Jawapan penuhnya adalah semakin berkurang jarak objek dari kanta, semakin bertambah saiz image. Okey. Alright, ini pula ialah tengok jenis dawai logam. Okey, so jenis dawai logam ini adalah apa? Ini ialah kita punya PM. Ini pemandangan dawai ini apa? Ini adalah kita punya PB. Okey, so kita tidak boleh buat perkadaran. Mana boleh semakin bertambah jenis logam, tak boleh dawai logam, tak boleh. So kita kena buat perbandingan. So kena bandingkan dua keputusan yang ada dekat situ. So formula sering ni biasanya letak PB kat depan. Contohnya ialah pemanjangan dawai X lebih apa? Lebih pendek sebab dia 0.6 kan. So lebih pendek dari siapa? Daripada logam Y. Kena bandingkan. Kalau sampai awak cakap logam pemanjangan dawai logam X lebih pendek saja, tak boleh. Okey. Alright, so awak nak tambah sikit ayat dia, selepas ditarik menggunakan pelayar pun boleh juga, lebih baik. Okey. Alright. Kalau kita nak buat terbalik, boleh tak? Boleh. Contohnya ialah pemanjangan dawai logam Y lebih apa? 0.8. Lebih panjang daripada logam X. Okey, pun boleh juga. Okey, selepas ditarik menggunakan dawai pelayar. Okey, alright. So boleh tambah ayat kat situ. Okey, itu adalah perbandingan. Okey, baik. Seterusnya ialah, okey, ini contohlah yang lain. Dia bagi paku besi, paku lili dimasukkan ke air suling dalam bika, dibiarkan selama 5 hari. So apa kita punya PM? PM kita ialah nak tengok PM kita adalah kita gunakan dua jenis paku yang berbeza. So PM kita ialah apa? PM kita ialah jenis paku. Alright. Boleh tak jenis logam? Tak boleh. Besi betul logam, keluli bukan logam. Keluli ialah alloy. So PB kita apa? PB kita nak tengok pengaratan paku ataupun boleh cakap kakisan paku. Okey, so jenis tak boleh nak diukur. Kalau tak boleh ukur, so automatik kita tak boleh gunakan perkadaran. So kena buat perbandingan. Okey, so gunakan perbandingan. So kalau niatkan hipotesis bagi soalan di atas, so murid-murid kena tulislah dia punya perbandingan. Pengaratan paku besi lebih cepat daripada paku keluli. Atau nak buat terbalik boleh. Pengaratan paku keluli lebih lambat daripada paku besi pun boleh juga. Okey. Kalau murid-murid tak nak gunakan kaedah ini, boleh nak bandingkan saja. Contohnya murid kata paku besi lebih cepat berkarat daripada paku keluli. Pun betul juga. Atau terbalik, paku keluli lebih lambat berkarat daripada paku besi pun boleh juga. Ataupun murid nak gunakan secara umum. Contohnya adalah logam lebih cepat berkarat daripada alloy pun boleh juga. Ataupun alloy tahan kakisan berbanding paku besi pun boleh juga, asalkan murid-murid boleh buat perbandingan. Okey, seterusnya sering nak tanya ajar berkenaan dengan membuat hubungan. Okey, membuat hubungan ini murid sebenarnya sama macam membuat hipotesis secara perkadaran, iaitu kita kena gunakan semakin-semakin. Kalau hubungan saja, automatik cara nak menjawabnya ialah secara perkadaran, iaitu semakin-semakin ataupun jika maka. Tempat yang kosong tu dua saja, iaitu bertambah atau berkurang. Dan tolong dan jangan gunakan kaedah pemboleh ubah manipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dah tak boleh guna dah, itu untuk level SPM. Okey. So seterusnya ialah contoh soalan lah.
Okey, apakah hubungan ni? Contoh soalan dia. Apakah hubungan antara bilangan koloni mengukur dengan masa? So, bila kata hubungan je, apa yang terlintas dekat fikiran murid-murid mesti menggunakan perkadaran. Sama ada semakin ataupun jika maka. So, gunakan formulanya. Semakin apa PM, semakin apa PB titik. Macam tu. Step by step. Okay. Alright. So, PM kita apa? PM kita ialah apa? Okay, baca kat sini. Bilangan koloni mengukur dengan masa. Siapa datang dulu? Masa datang dulu. So, masa kita punya PM. Apa hasil dia? Apa keputusan dia? Keputusan ni adalah bilangan koloni bakteria. Macam tu. Okay, so maknanya dekat sini awak dapat dah rangka dia. Semakin apa masa, semakin apa bilangan koloni bakteria. Jadi yang dekat apa-apa itu dua perkataan saja. Ingat sering kata apa? Bertambah ataupun berkurang. Okay. Alright, yang kat bawah pula. Dia kata berdasarkan graf di 4A nyatakan hubungan. Yes, soalan keluar hubungan. So murid jangan pening-pening kalau dia kata hubungan je. Murid-murid kena ingat dia ialah secara perkadaran. Okey, so gunakan semakin. Okey, so tulis jawapan semakin apa PM, semakin apa PB. So apa PM kita? Okey, baca. Diameter kawasan jernih dan kepekatan penisilin. So mana datang dulu? Diameter dulu ke kepekatan dulu? So kepekatan datang dulu. So kepekatan penisilin ialah kita punya PM. So hasil atau kesannya adalah diameter kawasan jernih. Ini adalah PB. Alright. So lekatlah ayat kita semakin apa kepekatan penisilin, koma, bawah dia pula semakin apa diameter kawasan jernih titik. So yang apa-apa tu bertambah atau berkurang. So depend on the question. Okay. Alright. Seterusnya adalah membuat pemerhatian dan juga inference. Kenapa Seremi gabungkan pada start yang sama? Sebab pemerhatian dengan inference ini dia adalah adik-beradik. Dia ni akan saling wujud. Okey, maknanya adalah pemerhatian akan datang dulu, selepas pemerhatian akan ada inference. Jadi inference ini tak akan wujudnya kalau tak ada pemerhatian. Okey, so pemerhatian ada dulu, kemudian barulah akan memberi inference. Okey, alright. So apa itu pemerhatian? Pemerhatian ni adalah yang kita nampak, yang kita dapat lihat daripada kita punya raja ke, daripada jadual ke ataupun keputusan eksperimen. Okey, so pendek katanya kita tengok dekat kita punya PB. Pembolibah bergerak balas. Okey. So untuk menjawab pemerhatian ni ada dua keadaan, sama ada secara umum ataupun secara spesifik. Kalau secara umum itu dia cakap soalan tanya apakah pemerhatian bagi eksperimen di atas. So umum saja. Okey, so murid-murid kena buat perbandingan kepada keputusan ataupun maklumat ataupun hasil pada dua raja tersebut. Okey, alright. Jadi ataupun keputusan daripada dua eksperimen tersebut. Jadi bandingkan. Okey, macam mana buat bandingan? Sama macam kita buat perbandingan pada hipotesis tadi. Ingat tak? Okey. Kalau spesifik pula ialah dia dah cakap dalam soalan itu berdasarkan pada raja 1A. Jadi murid-murid tengok pada 1A saja. Kalau ada 1B, 1C, tutup mata. Jangan tengok. Tak ada kaitan. Okey. Kalau kata nyatakan pemerhatian bagi raja 2B. So tengok dekat 2B saja. Okey, biasanya dia akan bagi gambar sebelum dengan selepas ataupun keputusan dia ataupun dia punya hasil dia. Okey, atau pemerhatian dia. So murid lihat perubahan sebelum dengan selepas pada raja 2A atau 2B yang ditanya itu. Okey, secara spesifik. Okey. Alright. Lepas ni kita tengok contoh dia. Okey. So, selepas buat pemerhatian akan hadirlah inference. Okey. So, apa itu inference? Inference ialah memberi penjelasan terhadap pemerhatian. Jadi kita bagi sebab kenapa PB berlaku macam tu. Kenapa pemerhatian macam tu? Kenapa keputusannya macam itu? Kita bagi penjelasan. Okey, kita bagi justifikasi kenapa dia macam tu. Okey, so pendek kata nak bagi penjelasan ini ialah berdasarkan kita punya PM. Kenapa kalau guna PM ini apa jadi macam, kenapa jadi macam tu? Kalau guna PM yang kedua ini kenapa jadi macam itu? Jadi inference ni kena lihat pada PM yang kita gunakan. Okey, so dia punya formula nak jawab ialah tulis pemerhatian tambah perkataan kerana bagi alasan. Alasan tu murid lihat pada kita punya PM.
Okey, alright. Kalau biasanya dia keluar pemerhatian dan inference, tetapi saya melihat pattern soalan kebelakangan kadang-kadang dia tak bagi pemerhatian pun. Tiba-tiba dia kata nyatakan inference. So murid jangan kalut, jangan gopoh-gapah. Bila kata inference saja, murid-murid buat pemerhatian dulu. Walaupun dia tak tanya, tak ada markah pun tak apa. Buat pemerhatian dekat kita punya soalan. Okey, dah ada pemerhatian, kemudian murid-murid come up with the inference. Bagilah penjelasan, bagilah sebab kenapa jadi sedemikian. Kenapa pemerhatian kita begitu. Okey. Alright, ini contoh soalan lah. So, Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah logam P dan juga bongkah Q yang berbeza luas permukaan. Dia dah cakap dah luas permukaan yang berbeza. Okay, so P luas permukaan dia kecil. Okay, yang bongkah ni adalah Q tak nampak. So, ini ialah kita punya luas permukaan yang lebih besar. Jadi apa kita punya PM? First saya cari kita punya jantung. Jantung yang pertama ialah PM. PM kita apa? Luas permukaan bongkah. Okey, bongkah. So apa kita punya PB? PB adalah keputusan hasil dia. Awak tengok ada lekukan P dan juga lekukan Q. So tengoklah ni dalam, ni tidak dalam ataupun cetek. Jadi apa yang kita nak ukur? Nak ukur dia ialah kedalaman lekukan plastosin. Okey, kedalaman lekukan plastosin. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan pemerhatian? Okey, kalau ditanya soalan secara umum, dia kata nyatakan pemerhatian bagi eksperimen di atas ataupun uji kaji di atas. So murid kena bandingkan. Macam mana banding? Macam Serimi ajar masa dekat hipotesis tadi. Jadi macam mana nak buat perbandingan? So murid tuliskan kat depan ialah PB dulu. So PB kita apa? Kedalaman lekukan plastosin. Mana? Pada P. Kenapa dengan P? P adalah lebih dalam daripada lekukan pada Q. So itu adalah kita punya pemerhatian. Bandingkan. Okey, kemudian nak jawab inference. Macam mana nak jawab inference? Kita bagi penjelasan sebab kenapa begitu, kenapa P tu lebih dalam. So cara nak jawab ni ialah salin pemerhatian tambah kerana bagi alasan dilihat pada PM. Okey, jadi murid-murid nak salin yang mana? Salin sampai perkataan lebih dalam ni. Daripada tu jangan. Okey, so salin semula. Kedalaman lekukan plastosin pada P lebih dalam. Lepas tu tambah perkataan apa? Tambah perkataan kerana. Lepas kerana tambah apa? Bagi sebab. Kenapa dia jadi dalam? Kenapa? Sebab dekat bongkah Q ni, luas dia besar ke kecil? Luas dia kecil. Jadi kalau luas kecil, apa kesan dia? Kesan dia akan menyebabkan tekanan jadi tinggi. So jawapan dia adalah kedalaman lekukan plastosin pada P lebih dalam kerana luas permukaan bongkah lebih kecil. Okey, yang menyebabkan tekanan akan jadi lebih tinggi. Okey, alright macam tu. Okey, senang tak? Okey, so maknanya buat pemerhatian dulu, baru tu boleh buat inference. So ikut step by step yang Serimi ajarkan pada hari ini. Okey, ini contoh yang lain lah. Okey, ini dicerita pasal kepekatan antibiotik yang berbeza dan juga akan menyebabkan kawasan jernih pada kita punya agar nutrien. Okey, jadi apa kita punya PM? PM kita ialah satu ialah cakra antibiotik kepekatan tinggi bulatkan, satu adalah cakra antibiotik kepekatan rendah. Kemudian kawasan jernih dia kecil, kemudian kawasan jernih dia besar. Okey, jadi apa kita punya PM? PM kita ialah kepekatan. Okey, alright. Okey, kepekatan antibiotik. Okey, apa PB kita? PB kita adalah luas kawasan jernih. Okey, now sekarang ni soalan tanya pemerhatian secara umum. Okey, nyatakan pemerhatian bagi eksperimen di atas. Jadi macam mana pemerhatian? Buat perbandingan. Kena bandingkan keputusan dia. So letak PB dekat depan. PB kita apa? Luas kawasan jernih. So luas kawasan jernih bagi cakra antibiotik berkepekatan tinggi. Okey, awak nak guna yang ni. So kenapa yang ni? Yang ni lebih besar, lebih luas, okey, berbanding ataupun daripada cakra antibiotik berkepekatan rendah. So pemerhatian, buat bandingkan dua keputusan itu. Okey, inference kita bagi sebab. Okey, macam mana? Salin yang mana? Salin luas kawasan jernih bagi cakra antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar, sampai lebih besar sini. Lepas tu tambah perkataan kerana. Jangan duduk besar pula.
Ini contoh nak buka mata murid kan. So nampak mesti ada perkataan kerana. Okey, murid-murid tulis dalam exam biasa je lah. Okey, huruf kecil, pen yang sama. Okey, kerana apa? Kerana tengok dekat PM. Okey, PM awak guna apa? Gunakan keperkataan tinggi. Kenapa keperkataan tinggi ni? Keperkataan tinggi ni akan beri apa kesan dia? Kesan dia akan membunuh berapa? Lebih banyak bakteria. Okey, so kerana keperkataan antibiotik yang tinggi akan membunuh lebih banyak bakteria. Okey, itu adalah contoh menjawab soalan inferen. Okey, seterusnya adalah Seremi nak mengajar murid tentang membuat graf. Okey, graf ni ada membekalkan biasanya 2 markah untuk soalan SPM. Okey, so daripada graf tu dia boleh meramal pula. Okey, baik. So Seremi nak ringkaskan. Jadi kalau untuk soalan SPM sains, okey, murid jangan terkeliru dengan mana-mana subjek yang lain. Kalau dia kata melukiskan graf, dia kata graf saja. Kalau dia kata graf saja, so apa yang terlintas kat fikiran murid-murid ialah dia adalah graf garis. Okey, kalau dia kata graf je, dia kata graf, maksudnya murid-murid jadikan dia graf garis. Kalau dalam sains SPM dia kata lukiskan carta ke, histogram ke, barulah petak-petak. Okey, itu dua je soalan SPM yang kemungkinan akan keluar. Okey, kalau graf garis, dia ada dua bentuk, sama ada garis lurus ataupun garis lengkung. So murid pindahkan maklumat daripada jadual. Okey, data berjadual, murid cantumkan, buat titik-titik plot ke, nak buat titik-titik boleh, nak buat pangkal pun boleh, asalkan pada koordinat yang betul. Okey, titik yang tempat yang betul. Okey, kemudian cantumkan gunakan pembaris. Okey, so kalau nampak lurus gunakan pembaris. Tetapi kalau murid lihat, murid cantumkan semua titik, cantumkan contoh pada gambar raja ni. Awak cantumkan, awak tengok dia melengkung. So kalau melengkung, murid tak boleh gunakan pembaris, kena gunakan freehand. Okey, kena buat garis lengkung yang licin. Okey, so buat garis lengkung yang licin. Okey, Seremi ni tak licin sangat lah, contoh saja. Okey, so itu adalah graf bagi sains. Lukiskan graf macam tu, sama ada garis lurus ataupun garis lengkung. Okey, ni adalah pesanan dan juga peringatan Seremi. Murid-murid Alur Gajah, dengar sini, kita kena jadi murid yang pandai, tetapi jangan jadi murid pandai-pandai. Okey, kenapa pandai-pandai yang Seremi tak boleh jadi tu? Yang Seremi kata ni, sebab bila kita buat graf, kita dapat lihat contohnya bila kita campur titik ni, alright garis lurus macam tu kan. Okey, kita pun dah guna pembaris, dah cantik dah. Tapi awak buat, tergantung lah, tak cantik. So awak buat cantum kat sini. Kadang dekat dalam amal kita buat macam tu. Murid-murid jangan pandai-pandai tambah. Okey, pemeriksa akan pangkahkan. Okey, walaupun terlebih sikit pun kita tak nak. Okey, kalau boleh jangan. So kita akan pangkahkan. Kalau ia tergantung, biarkan ia tergantung. Faham tak semua? Okey, very good, pandai. Okey, alright, tu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, kalau yang graf lengkung pun sama jugalah. Kalau garis lengkung ni, kalau dia macam lengkung macam ni, janganlah tambah pandai tambah bawah ni. Janganlah tambah bawah ni. Jangan tambah, biarkan ia tergantung macam tu. Okey, so it depend on the question keluar lah. Okey, yang kedua Seremi ingatkan, mulai tahun 2020 kertas soalan ia diimbas. Okey, dia di scan gunakan mesin. So tolong gunakan pensel 2B yang bertaraf 2B. Jangan beli pensel yang bukan 2B. Okey, dan semasa melukis itu tolong memberi sedikit lebihan tekanan. Tapi jangan gunakan pensel yang tumpul, pensel yang tajam. Jangan gunakan pen, gunakan pensel sahaja. So semasa awak melukis tu, tolong bagi sedikit tekanan supaya dia pekat. Okey, sebab Seremi risau ada kemungkinan bila awak melayang saja, bila kita scan kertas soalan, bukan kita lah, kementerian yang dilantik oleh syarikat yang berdaftar dengan dia. So dia scan, okey, dia scan, kita akan dapat lihat bahawa nanti tak jelas. Bila tak jelas, nanti dia akan menyukarkan pemeriksa untuk memberi pemarkahan dekat awak. So ingat, gunakan pensel yang 2B yang betul-betul gelap dan bagi sedikit tekanan yang kuat supaya dia lebih gelap. Alright, dan dia tak terlalu halus sangat. Okey. Alright, seterusnya ialah kalau kita gunakan soalan tadi berkenaan dengan carta. Okey, berkenaan dengan carta. So carta ni, kalau lukiskan carta ada dua. Kadang-kadang lukiskan histogram ataupun lukiskan carta bar. So murid ingat, kalau histogram murid lihat dia ialah huruf H. Okey, huruf H. Nampak tak dia ada H macam tu? So apa maksud dia ni? Ni satu bar yang dicantumkan. Nampak tak? Nampak tak dicantumkan rapat. So kalau histogram, murid ingatlah dia mesti rapat-rapat. Macam tu.
Kalau bar, dia mesti jarak. Okey, bar. 1, 1, 1. Dia mesti jarak macam tu. Okey? Alright. Peringatan. Yang pertama, saiz antara bar dengan bar yang lain mestilah sama. Kalau murid-murid gunakan kat sini adalah 5 kotak, sini pun 5 kotak, sini pun 5 kotak. Jangan murid-murid buat satu besar, satu kecil, satu besar, satu kecil balik. No. Okey, ni pangkah. Kita tak nak. So, saiz antara bar dengan bar atau kotak-kotak tu mesti sama besar. Okey, kalau carta bar pula, jarak antara bar dengan bar pun kita nak sama jarak dia. Kalau bar kotak sini, contohnya jarak sini adalah 5 kotak, sini pun mesti 5 kotak juga. So, jarak dia mesti sama. Okey, jangan buat satu rapat, satu lagi tak jauh situ, kata tak kawan dengan dia. Macam tu, ni pangkah sayang, tidak boleh diterima. Okey, so jarak mesti dikira, okey, supaya jarak antara bar dengan bar tu adalah sama. Okey, alright. Perlu ke kita nak lorek-lorek ke? Tak perlu, jangan buang masa. Asalkan awak dah pastikan gunakan pensel 2B, bagi sikit tekanan supaya nampak dan jelas, supaya kita scan nanti kita jelas nampak jawapan calon. Okey. Yang terakhir, sering akan bincangkan berkaitan dengan definisi secara operasi, okey, ataupun DSO, definisi secara operasi, DSO. Jadi apa itu DSO? Ia mesti dijawab berdasarkan keputusan ataupun hasil eksperimen, okey. So pendek kata, jantung untuk soalan DSO ini terlihat pada PB kita, okey, yang dapat diperhatikan dalam eksperimen, okey, yang dapat diperhatikan dalam eksperimen. So ia melibatkan operasi seperti mengukur dan juga membuat pemerhatian, okey. So DSO ni dia nak tengok murid boleh bagaimana murid melakukan pengukuran dan membuat pemerhatian tersebut, okey, bagi menerangkan hasil eksperimen tersebut, okey. Baik. Jadi ini adalah formula dia, cara nak menjawab dia. Cara dia adalah salin soalan. Okey. Salin soalan tu ada, okey, Sri tunjuklah contohnya kat belakang. Keluli ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi DSO bagi alloy. So salin apa? Salin alloy. Salin alloy. Huruf kecil tak huruf besar lah kan. Okey, alloy. Okey, salin. Okey, step yang pertama adalah salin. Lepas tu tambah perkataan adalah. Okey, letak adalah. Ikut step by step. Adalah. Okey, lepas tu murid-murid pilihlah satu perkataan lah, okey, ataupun dua perkataan yang menunjukkan atau menerangkan perkataan yang ditanya, yang awak salin tu. Contohnya bahan, ke proses, keadaan, cecair, logam, mikroorganisma. Okey, alright. Tetapi kenapa Serimi kuningkan yang 3 kat depan tu? Yang 3 ni yang favorite keluar, yang biasa keluar, okey? Tapi tak semestinya, biasalah keluar yang 3, iaitu bahan, proses atau keadaan, okey? Tetapi macam cecair, logam, mikroorganisma, prinsip, okey, dan lain-lain boleh juga dikeluarkan. Contoh dikeluar, pernah keluar tanya adalah apakah definisi operasi bagi bakteria. Jadi bakteria adalah apa? Mikroorganisma. Ataupun bakteria adalah benda hidup pun boleh juga. Okay, it depend on the question lah. Okay, so contoh kita tadi apa? Alloy. Alloy ada apa? Alloy adalah bahan. So tulis adalah bahan. Alloy adalah bahan. Macam tu. Okay, lepas tu statement seterusnya buat apa? Okay, yang menghasilkan atau yang menyebabkan. So pilihlah salah satu. Okay, saya nak gunakan yang menyebabkan. Yang menyebabkan. Okay, yang menyebabkan. Okay, step yang seterusnya apa? Tambah PB, eksperimen, cara ukur pemerhatian. Maknanya keputusan yang kita dapat yang membuktikan itu ialah bahan ataupun yang kita ditanya dalam soalan. Contoh soalan tadi adalah, okay, alloy adalah bahan yang menyebabkan apa? Okey, contohnya adalah paku keluli tadilah. Okey, apa kesan paku keluli tu? Dia berkarat ke tak berkarat selepas 5 hari? Tidak berkarat. Okey, so alloy adalah bahan yang menyebabkan paku tidak berkarat. Sebab apa? Sebab ini adalah PB kita, keputusan kita. Contoh untuk soalan kita ni lah. Ataupun menyebabkan paku tidak terhakis. Okey, macam tu. Itu ialah kita punya PB. Okey, dah habis ke? Belum. Kena tambah perkataan apabila. Okey, kena tambah perkataan apabila. Tambah apabila. Apabila. Okey, apabila. Sorry, salah je. Okey, apabila. Kemudian apa?
terangkan kaedah eksperimen secara ringkas. Okey, biasanya ialah terangkan bagaimana kita lakukan eksperimen tu dan cara kita membuat pemerhatian. Okey. So, alloy adalah bahan yang menyebabkan paku tidak berkarat apabila apa? Apabila paku apa itu gunakan? Paku keluli. Contoh, okey, dimasukkan ke dalam bikar berisi air suling selama 5 hari. Contoh. Alright, it depend dekat soalan awak lah, 3 hari ke 4 hari ke. So, awak terangkan kaedah cara untuk melakukan eksperimen tersebut. Okay. Di yang bawah ni contoh tindak balas, sistemik, getah atau bukan. So, guna step yang sama. Salin apa dia nak, tambah perkataan adalah, pilih satu perkataan yang paling yang menerangkan yang ditanya, kemudian yang menyebabkan, letak PB hasil dia, kemudian tambah apabila, terangkan kaedah eksperimen itu dilakukan. Okay. Alright, so ini adalah contoh lah. Okay, contoh. Okay. Penampaian adalah proses. Okay. Alright, yang menghasilkan gas karbon dioksida selepas 10 minit. Apabila glukosa dan yeast dimasukkan ke dalam kon. Ini adalah contoh. Okay. Antibiotik adalah bahan atau antibiotik adalah cecair, pun betul juga, yang menghasilkan kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien. Apabila cakram antibiotik diletakkan di atas agar-agar nutrien selepas 3 hari. Contoh. Okay. Contoh ketiga, daya tujak adalah apa? Adalah keadaan yang menghasilkan berat objek dalam air berkurang apabila objek dimasukkan ke dalam tin Eureka berisi air. Ataupun keempat, alkohol adalah apa? Bahan betul, cecair pun betul, yang menghasilkan larutan tanpa warna atau larutan jernih ataupun isi padu daratan bertambah apabila dicampurkan dengan air suling. Okey, ini adalah contoh-contoh definisi secara operasi. Okey, sebab itu sahaja masa yang Seremi ada pada hari ini untuk berkongsi dengan murid-murid calon-calon SPM daripada sekolah-sekolah seluruh daerah Alor Gajah. Jadi kalau anda nak dapatkan slide Seremi ini, okey, Seremi akan kongsikan dekat dalam Telegram Seremi. Okey, slide Seremi ni memang percuma, tak perlu bayar. Dan kalau cikgu yang perlukan slide ini, kalau nak bentuk dalam bentuk PowerPoint, bolehlah PM Seremi dengan sukarelanya untuk memberi kepada cikgu untuk disebarluaskan kepada anak-anak murid cikgu masing-masing. Okey, so mudah saja join Telegram Seremi. Okey, https://t.me/cikgu sains anda, ataupun screenshot boleh scan QR code yang tertera pada gambar Seremi tersebut. Okey, so itu sahaja masa yang Seremi ada. Seremi mengucapkan terima kasih lagi kepada MPSM Alor Gajah, JPN Melaka dan juga PPD Alor Gajah kerana memberi peluang dan juga menyebut Seremi untuk berkongsi pada hari ini. Doa Seremi kepada seluruh murid-murid yang menonton video ini dan juga khususnya kepada calon SPM daripada sekolah-sekolah daerah Alor Gajah. Semoga anda semua beroleh keberkatan dan juga dipermudahkan dalam urusan untuk menuntut ilmu dan akhirnya menjawab dengan baik dan beroleh kecemerlangan dalam sains SPM. InsyaAllah kita kalau ada masa dan juga kelapangan, kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.